korang. Okay. Alright. So, settle untuk yang P. Next, kita tengok yang Q. So, Q pun sama. Q, kita akan letak proton dekat bawah, 79. And then, neutron number adalah 117 plus dengan 79. So, we will get 196. Okay, 196. 196. Okay. So, saya tak ada nama Sekejap saya nak tengok nama awak. Saya nak suruh awak. 196. Okay. Untuk R, saya nak Tio. Tio ada Tio? Ya, Tio, apa jawapan untuk R? 37A 17. 37, 17. Thank you. Okay, S, saya nak Syifa Damia ada? Ada. Syifa, apa S? Isotope notation dia? 7934. 7934. Okay. And then T, saya nak Syahira. Ada Syahira? Syahira binti Ibrahim. 2713. 2713. So kita dah settle untuk 1B. So semua orang make sure betul Betul. Yang S tu bukan negatif 2 ke? Sebab S? elektron dia lagi banyak pada proton. S negatif 2. Kita belum lagi masuk yang C ni. Kita baru masuk yang B sayang. Kita baru nak buat isotope notation. Sebab proton dan elektron dia elektron lagi Proton banyak. dengan elektron dia lain. Perasan. Dia receive elektron. Nombor berapa S? S. S. Elektron tadi. Oh ya. Dia ada 2 minus. 2 minus. Okay. Thank you. Pandai ya korang ni. Tak payah ajar lah macam ni. Ni pun ada. Jangan lah. Okay. Hebat ni. Okay. T pun ada. T pun ada eh? T. Oh ya. Sebab T kat sini 13, sini 10. So dia apa? Minus ke plus? Plus. Okay. So, okay. Thank you semua sebab bagi kerjasama. Okay, betul. Okay, next. Kita tengok yang C. So, yang C ni dia kata complete the table. Okay, yang BR ni dia ada negative 1 charge. So, number of proton dia dengan number of electron dia tak akan sama. Maksudnya, number of electron dia lebih sebab dia ada negative charge. So, number of proton dia 35. Number of neutron dia kita tolak. So, dia akan dapat 44. Dan number of electron dia sebab dia negative charge. So, kita akan tambah 1 daripada proton. So, 26. Okay, so yang ni 26. So, dekat sini 56 tolak dengan 26. Kita akan dapat 30 number of neutron. Dan number of electron sebab dia ada positive charge 2. So, dia tolak 2. So, 26 tolak dengan 2, kita dapat 24. And last one kita ada Na, sodium. Number of neutron dia 12. Number of proton dia 11. Okay, so charge dekat sini kosong. Dia tak ada apa-apa Okay, so dia punya number of electron dia pun tetap 11. Okay, so settle untuk soalan 1. So, saya harap awak semua boleh ikut lagi Okay, next. Kita tengok soalan nombor 2. Dia kata, state the number of subatomic particle of each of the following elements. So, dia bagi kita silicon 28, bromine 79. So, 28 dengan 79 ni, dia refer kepada nuclear number. Okay, so dekat sini, bila awak dah tahu nuclear number dia, awak bolehlah tahu proton dia berapa, neutron dia berapa, dan elektron dia berapa. Okay, so silikon 28, kalau awak tengok number proton silikon, okay, dekat dalam periodic table, dia adalah 14. So neutron dia pun 28 tolak 14 dapat 14. So elektron dia pun 14. Okay, sebab dia tak ada charge. Okay, so bromine 79. Okay, so proton, neutron, elektron. So proton untuk bromine kalau awak tengok dekat dalam periodic table, dia adalah 35. Neutron dia 79 minus 35, so dapat 44.
elektron dia 35 juga. Okay. And then kita pergi kepada C pun sama, dia kata phosphorus atom ada 17 neutron, dah bagi jawapan siap-siap. So kita senang salin je, tengok dia dekat periodic table berapa dia punya proton number dia. So 15, 17, 15. And last one, kita ada iodine, proton, neutron, elektron, 53, 72. Elektron dia 53 juga. Okay, so settle question number 2. Kita tengok question number 3 pula. Okay, definition ni saya tak akan sentuh lah. Awak boleh tengok sendiri dekat dalam notes. So, dekat notes ada maksud relative atomic mass dengan relative molecular mass tu, ni refer dekat notes. Okay, kita tengok B. So, atom X is twice as heavy as 1 carbon-12. So, 1 carbon-12 mass dia adalah 12 AMU. So, dia kata calculate the relative atomic mass of element X. So, kalau tengok relative, dia no unit. Okay, so dekat sini, dia punya formula dia untuk dapat relative atomic mass of X adalah, so dia kata X ni twice. So, 2 kali dengan 12. 2 kali dengan 12 AMU. Okay, formula dia bahagi dengan 1/12 mass of carbon-12. So, 12 AMU juga. Okay. Oops. So, kita akan cancel 12 ni. And then, unit pun cancel. So, kita akan dapat 24. Siapa letak unit untuk relative atomic mass, confirm salah. Okay, so dia tak ada unit. Terus je 24. Awak nak buat 24 macam ni ke, awak nak buat 24.00 ke, tak ada masalah. Dua-dua pun boleh. Okay. Next. Kita pergi ke question number 4. Okay. Dia kata the element of magnesium consists of 3 isotopes which are 24 mg, 25 mg and 26 mg. The relative atomic mass of Mg is 24.3 which is the most abundant isotope of Mg. So dekat sini, ini fakta. So awak boleh tengok dekat dalam nota awak, yang most abundant adalah 24 mg. Okay, and then B. State number of proton and number of neutron of the isotope. So number of proton dengan number of neutron. So proton dia 12 sebab dia 24 kan dia punya nuclear number. So 24 minus 12 adalah 12 juga. So ini jawapan untuk number 4. So soalan yang senang-senang saya cepat-cepat je Alright. Kita tengok pula soalan yang nombor 5. Okay, so nombor 5 ni kita dah masuk kira-kira. Okay, so kita tengok soalan nombor 5 ni. Dia kata alloy zirconium ZR are used in the fabrication of nuclear reactors. So the element has 5 naturally occurring isotopes. So ni adalah isotop dia. Okay, ada 5. Soalan dia kata calculate the average atomic mass of zirconium. So untuk formula untuk calculate average atomic mass, first kita kena tahu average atomic mass dia ada unit sama ada AMU ataupun U. So in this case soalan dia bagi dalam AMU, so awak kena buat unit dalam AMU. Okay, so formula untuk kira average atomic mass. So average atomic mass of zirconium sama dengan, okay, the summation of relative abundance times dengan mass over summation of abundance. So kita akan kalikan ini dengan ini kali dengan ini, campurkan semuanya. Okay, so kita akan dapat yang pertama 89.9043 AMU times dengan 51.46% plus 90.9053 AMU times 11.23% plus 91.9046 AMU times 17.11% plus dengan 93.9061 AMU times 17.4% plus 95.9082 AMU times 2.80%. So, divide dengan, okay, total of abundance, awak campurkan percentage semua ni.
And awak akan dapat 100%. Okay, so dekat sini dah dapat semua ni. Awak kira macam biasa, bahagi dengan 100, awak akan dapat berapa jawapannya? Sekejap, saya panggil. Haziq Danish. Berapa jawapan awak dapat? Haziq? Berapa dapat? Saya tak kira lagi. Tak kira lagi, tak buat yang ni. Okey. Saya ada buat salam. Jawapan tak ada. Saya tak tulis. Saya kira macam tu je. Okey, Najla binti Rajala dapat tak jawapan nombor 5 ni? Najla? Hilang dari radar. Okey, so jawapan dia awak akan dapat 91.22 AMU. Cikgu, dia tak Ya. perlu 4 decimal place Sorry? Sebab soalan dia kan 4 decimal place. So jawapan tak perlu 4 decimal place Tak perlu. Oh, okay. Okay. Boleh? Alright. So kita dah settle soalan nombor 5. Okay. Boleh ke semua? Ngantuk dah ke? Boleh. Boleh. Alright, good. So kita pergi kepada question number 6. So question number 6 dia kata, when a sample of element Y is analysed in the mass spectrometer, the following mass spectrum is obtained. Okay, so kita dah belajar semalam dalam saya punya video macam mana kita nak baca kita punya mass spectrum. So dekat Y-axis kita ni ada abundance ataupun percentage intensity, samalah. Okay, abundance ataupun percentage intensity. And then mass kita ada dekat belah X-axis. Okay, so kita ada 5 jenis isotop. Okay, sebab apa? Ada 5 mass dekat sini. Okay, so dekat sini dia kata state the isotope of Y. So state je lah isotope of Y. So A, isotopes of Y sama dengan yang pertama kita ada Y90. Okay, next kita ada Y91. Next kita ada Y92, Y93 and Y94. Okay, so settle lah untuk isotop. Okay, next dikata calculate the average atomic mass of Y. So, formula yang sama. Okay, so average atomic mass kena ada unit. Average atomic mass Y, okay, dia adalah summation of mass times abundance over abundance. So kalilah macam biasa. So kita ada 90U kali dengan 52 campur 91U kali dengan 9 campur 92U kali dengan 12 campur 93U kali dengan 14 campur 94U kali dengan 13 per. Okay, so awak kirakan semua sekali tu 52 campur 9 campur 12 campur 14 campur 13. So awak akan dapat average atomic mass awak 91.27U. Okay, kena ada unit. Depends on soalan awak. So soalan kali ni dia guna unit U untuk mass dia. So awak pun jawapan pun kena dalam unit U. Kalau soalan dalam AMU, jawapan kena dalam AMU. Okay. So soalan C pula dia kata calculate the relative atomic mass. So relative atomic mass kita kena compare dengan mass 1/12 of mass carbon 12 atom. So kita punya AR untuk Y sama dengan mass atom Y over 1/12 times mass carbon 12 carbon. So kita akan dapat, ambil balik jawapan yang ini, 91.27U over 1/12 times 12U.
So kita akan cancel 12 ni, unit pun cancel. So kita akan dapat jawapan kita 91.27. So ini adalah relative atomic mass, tak ada unit. Secara value number dia sama, cuma beza dia unit dengan tak ada unit saja. Okey. Boleh setakat ni? Boleh. Boleh. Hey. Boleh. Boleh. Okey. Ada yang nak pergi toilet ke apa ke? Kalau ada yang nak pergi toilet, kita lihat dalam masa 2 minit macam tu. Ke nak sambung terus? Sambung. Sambung. Okey. Kalau ada nak pergi, kalau ada yang nak rehat ke apa ke, Miss nak minta take 2, take 3, inform saya. Kalau tak ada siapa yang nak, saya teruskan. Okey? Okey. So next, kita nak tengok question number 7. Okay, dia kata, it has been found by mass spectrometric analysis that in nature, the relative abundance of the various isotopic atoms of silicon are 92.23% 28 silicon, 4.67% of 29 silicon, and 3.10% of 30 silicon. So the isotopic mass of these three isotopes are 27.977U, 28.976U, and 29.974U respectively. So calculate the relative atomic mass of silicon. So dekat sini dia bagi kita dia nak kita cari relative atomic mass. Soalan dia bagi kita isotopic mass yang ada unit ni. So kita kena buat one by one. First kita buat yang step pertama. So step yang pertama kita akan cari dulu average atomic mass. Calculate average atomic mass of silicon. Okay. So kita akan guna formula yang tadi kita dah belajar. Average atomic mass silicon. Kita akan dapat times mass. Okay, kita akan dapat 27.977U times 92.23% plus 28.976U times 976U times 4.67% plus dengan 29.974U times dengan 3.10% over dengan 100%. Okay, so kita akan dapat dekat sini jawapan average atomic mass of silicon 28.09U. Belum lagi. Okay, so soalan nak tanya kita relative atomic mass silicon. So barulah kita pergi pada step yang kedua. Kita akan cari relative atomic mass silicon. So kita akan dapat AR silicon sama dengan mass silicon over 1/12 times 12 carbon punya mass. Okay. So kita akan dapat 28.09U over 1/12 times 12U. So cancel them out. U pun cancel. So kita akan dapat 28.09. So ini adalah relative atomic mass untuk silicon. Okay. So dekat sini kita kena kira ikut step ni sebab soalan dia bagi kita isotopic mass dengan unit. So kita kena cancelkan unit ni dulu. Okay. So nanti kita tengok soalan nombor 8 tu kita boleh terus directly buat tanpa kita kira dia punya ni. Average atomic mass. Okay. So settle untuk soalan nombor 7. Alright. Puan, Ya saya. bahagian step 2 tu dekat relative atomic mass kena tunjuk jalan kira juga ke? Ya. Kena tunjuk. Masih Sebab kita nak tengok yang dia compact dengan 1/12 mass of carbon atom. Okay. So nombor 7 settle. Okay. Question number 8. Alright. So question number 8 dia kata,
chlorine isotope occur naturally as 35 chlorine and 37 chlorine. So the abundance ratio of these two isotope is ni. So dia bagi kita dalam bentuk ratio. Okay, so based on the scale of carbon-12, the relative mass of 35 chlorine and 37 chlorine are 34 and 36.96 respectively. So dia bagi kita mass dalam bentuk relative, which means dia tak bagi unit lah. Okay, calculate the percentage abundance of each chlorine atom. So dia nak dalam bentuk percentage. So dia bagi kita dalam bentuk ratio. So kalau ratio dia kata kat sini 35 chlorine over 37 chlorine sama dengan 3.127 over 1. So maksudnya chlorine 35 dia punya abundance dia kat sini 3.127, 37 chlorine ni 1. Okay, so kita nak cari percentage abundance untuk setiap isotop kita. So kita cari dulu untuk 35 chlorine. So untuk 35 chlorine, percentage abundance Okay, untuk 35 chlorine, okay, sama dengan, okay, dia punya abundance dia 3.127 over dengan sum of both abundance ni. So 3.127 plus 1 times dengan 100%. Okay, so kita akan dapat jawapan dia 75.77%. Sama tak jawapan awak dengan saya? Sama. Sama. Okay, good. Okay, so ini adalah percentage abundance untuk isotop 35 chlorine. Untuk 37 chlorine pun sama juga. Okay, 37 chlorine. So, abundance untuk 37 chlorine adalah 1. So, 1 over total abundance, 3.127 plus 1 times dengan 100%, awak akan dapat 24.23%. Puan, Ni saya. kalau tolak saja boleh tak? Macam 100% tolak dengan 75. Boleh. Ataupun cara lain, awak letak 37 chlorine, 37 chlorine sama dengan 100 minus 75.77, awak dapat 24.23%. Pun boleh juga. Dua-dua ni pun betul. Okay, thank you. Alright. So, settle soalan A. Okay, so kita tengok soalan B. Okay, soalan B dia kata calculate the relative atomic mass of chlorine. So, relative atomic mass, kalau tadi kita kena kira balik step 1, step 2. Okay, sebab dia bagi kita dalam bentuk U, dia punya mass dia ada unit. So kita kena cancelkan unit tu. So, kalau yang soalan nombor 8 ni, dia dah bagi kita dalam bentuk relative punya mass. So, mass tu memang dah tak ada unit. So, kita boleh terus jump kira ikut kira average atomic mass punya formula. So, saya padam. Okay. So, dekat sini, kita boleh terus kira dia punya relative atomic mass. So, relative atomic mass AR untuk chlorine sama dengan summation of abundance times mass over, okay. So kita boleh straight guna ni sebab dia punya mass memang tak ada unit. Okay. So dekat sini kita akan dapat 9686 times 75.77 plus dengan 36.9659 times 24.43 over dengan 100. Okay, so kita terus akan dapat dia punya relative atomic mass dia 35.45. Terus tak ada unit. Sebab memang tak ada unit pun. Dia punya abundance dia pun
tak perlu letak unit, dia punya tu pun tak perlu letak unit. Okay, so selain daripada kita menggunakan abundance dalam bentuk percentage tadi yang kita dah kira tadi, kita juga boleh kira menggunakan ratio yang kita dah dapat tadi ni. So ratio dia kat sini yang 35 chlorine sama dengan 3.127 dengan 37 chlorine sama dengan 1. Pun kita boleh pakai juga. Jawapan dia tetap akan sama sebab awak akan over dengan 4.127 bukan 100. So both of them will give the same answer. So tak kira lah awak nak guna abundance dalam bentuk percentage ataupun abundance dalam bentuk ratio pun dua-dua pun sama je. Okay? So any question? Semua okay? Okay. Alright, good. Baik. Kita ada lagi berapa soalan ni? Okay, 2 soalan. Alright. So, next kita pergi kepada soalan nombor 9. Okay. Laju sangat ke saya ajar? Okay. Okay je eh. Okay. Kalau saya laju cakap Miss laju sangat saya tak faham. Okay, nanti saya pelankan. Alright. Next, question number 9. Dia kata isotopes of Ag occur naturally as 107 silver and 109 silver with their relative isotopic mass ni. So dia bagi dalam bentuk relative isotopic mass juga. So if the average atomic mass is 107.868, what would be the percentage abundance of these two isotopes? Okay, so ni saya dah pernah ajar dalam video semalam tu kan. So kita kena assume ataupun kita let je sebab kita tak tahu percentage abundance ni berapa sebab kita tahu formula average atomic mass. Average atomic mass pun kita ada. Tapi kita tak tahu percentage. So kita kena assume. So assume ataupun kita let. So assume percentage abundance of silver 107 adalah X%. And kita assume juga percentage abundance of 109 silver is 100 minus dengan X%. Okay, so kita tahu formula dia adalah summation of abundance times mass over dengan summation of abundance. Okay, dia bagi kita average atomic mass. So kita dah tahu dah dia punya value dia. So 107.868 is equal to 106.906 times dengan X plus 108.868 times 100 minus X over dengan 100. Okay, so awak akan dapat X awak berapa? 50.97. Yes, 50.97. So this is your X. So adakah awak nak stop kat sini je? Dah ni lah jawapan je Miss. Memang salah. Dapatlah dalam satu masa. Okay, so kena conclude kan. So percentage abundance of 107 silver is equals to X. So X is equals to 50.97%. Okay, and percentage abundance of 109 silver is equal to 100 minus X%. So 100 minus 50.97 is equals to 49.03%. Barulah dapat full mark. Okay, so dua-dua ni jawapannya. Kena ada, kena complete. Alright. Alright. Okay. So next, kita nak pergi kepada last soalan. Hari ni habis awal lah sebab chapter 1.1 senang kan? Okay. So soalan yang ke-10. Okay. The isotopes of bromine occur naturally as 79 bromine and 81 bromine with their relative isotopic mass 78.9183 and 80.9163 respectively. So if the average atomic mass of bromine is 79.9, what would be the relative abundance of these two isotopes?
So relative abundance, okay, kalau tadi percentage full dia 100%. Kalau relative abundance, actually kita boleh sama dengan 1 saja. Okay, so dekat sini kita akan assume relative abundance of 79 bromine sama dengan X. And relative abundance of 81 bromine is equals to 1 minus X. Okay. So dia bagi kita dah dia dah bagi kita average atomic mass. So buat macam tadi. So 79.900 equals to, okay, 78.9183 times dengan X plus dengan 80.9163 times dengan 1 minus X. So over X plus 1 minus X. So sama dengan 1 lah kiranya. Okay. So awak akan dapat X sama dengan berapa? 0.5087. Yes. So X equals to 0.5087. So dah dapat X, kita concludekan. So relative abundance of 79 bromine is equals to X is equal to 0.5087. And the relative abundance of 81 bromine sama dengan 1 minus X. So 1 minus 0.5087, kita akan dapat 0.4913. So ni adalah jawapan untuk nombor 10. Alright. Habis dah soalan tutorial. Senang je. Okay. Actually ada lagi soalan apa namanya? Objektif. Betul tak? Betul. Tapi soalan objektif tu saya nak buat sendiri dulu. And then okay, nanti hujung minggu ni saya akan suruh awak submit dulu jawapan ni berserta dengan soalan objektif. And then after that baru saya akan bagi awak answer scheme yang sebenar lah untuk awak study balik awak punya jalan kira ke semua. Alright, so kita dah habis dah 1.1. Senang tak senang? Kenapa satu tadi? Satu? Ha. Yang mana ni ke? Kenapa nak pakai 100%? Dia bukan peratus. Dia macam the whole number untuk relative abundance adalah 1. Kena ingat tu je lah. Okay. Kena ingat tu. So kalau percentage 100%. Okay. Okay. Kalau okay. Alright. Relatif saja satu kan? Relative je. Okay. Relative 1. Okay. Sebab dia relative. Alright. Okay. So kita dah habis dah untuk kelas kita hari ini. So apa yang awak kena buat? Awak kena completekan lah tutorial bagi yang tak buat lagi. And completekan sekali dengan soalan objektif. Nanti saya akan, hujung minggu ni saya akan suruh awak hantar dekat dalam Teams. And then saya akan bagi juga awak answer scheme untuk that. Okay, so esok kita ada kelas tapi bukan semua, betul tak? Betul semua. Tapi berbeza-beza tak saya sekejap Mana jadual saya? So esok kita ada kelas tapi pukul 12 dengan AKT 13.14 and then kita ada kelas lagi pukul 2 sampai 3 dengan KET 3, KET 4. Okay. So esok yang kelas KET 3 dengan KET 4 tu pukul 2.30 esok saya ada meeting. Tapi so kita habis awal sikit tak apa ke? Boleh. Boleh So saya akan bagi video lah untuk 1.2 pula. Okay. Dalam pukul tengah hari macam tu lah.
Alright, so thank you class for today. So siapa yang tak klik poll kehadiran, sila klik. Saya akan tallykan dengan Google Meet attendance. Siapa yang tak boleh nak join Google Meet, nanti bagi tahu kawan, tolong tekan juga dekat poll tu supaya saya boleh tengok siapa yang tak boleh datang. Okay, so that's all for today. Thank you class. See you tomorrow. Thank you. Thank you, Miss. Terima kasih juga. Thank you, Miss. Thank you. Terima kasih. Thank you. Thank you, Miss. Welcome. Thank you, Miss.